Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? Mana ya? Ya? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hendaklah kita ingat bahawasanya ziarah kubur itu ialah satu perkara yang sunat, yang ada padanya ziarah beberapa manfaat bagi yang hidup, yang menziarah itu, dan juga bagi yang mati, yang diziarahkan dia kan yang mati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Artinya ziarahlah kamu akan kubur, maka bahasanya mengingat ia ziarah akan mati. Dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, lahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Artinya telah dilarang aku akan kamu dulu daripada menziarah kubur-kubur, yakni pada masa baru-baru Islam itu, maka hendaklah menziarahlah kamu akan dia sekarang ini, akan kubur. Maka bahasanya menzahid ia ziarah pada dunia dan mengingat ia ziarah akan akhirat. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan suruh kita yang hidup ziarah kubur. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, hendaklah kita ingat, yakni sentiasalah kita simpan di dalam hati bahawasanya ziarah kubur itu ialah satu perkara yang sunat, bukan bid'ah. Ada orang kata bid'ah lah, haram ziarah kubur tu, karut. Sekali pun pandai tara mana pun, kalau dia kata bid'ah ziarah kubur ni karut, dia kata tak sunat ziarah kubur ni karut, PhD ke, master ke, ulama ke, karut. Sebab apa karut? Apa jua yang berlawan dengan Quran hadis dikira karut. Kerana ziarah kubur ni perintah Rasulullah SAW. Pandai tara mana ulama pun, kalau kata bid'ah ziarah kubur, hukumnya karut lah. Malaikat dia kata jangan buat benda yang bid'ah ketika ziarah kubur, waktu baru dak karut. Itu betul. Yang bid'ahnya perkara yang dibuat masa ziarah, bukan ziarah tu. Ziarah tu sunat. Benda makna sunat, benda yang kalau kita buat boleh pahala, kalau tak buat rugi. Itu makna sunat. Tapi tak berdosa, tapi rugi. Yang ada padanya pada ziarah kubur beberapa manfaat. Asalnya manfaatun baca. Kerana jadi kerana orang Melayu kata manfaat. Terjemahnya sebenarnya maknanya guna atau kegunaan, berguna. Bila manfaat maknanya berguna bagi yang hidup, yang menziarah itu, dan juga bagi yang mati, yang diziarahkan dia kan yang mati. Dia hak yang perlu kita tunaikan sesama saudara Islam ini ada banyak. Di antaranya hak kita dengan kepada ibu bapa. Ada hak dia. Hak kita dengan anak, dia ada hak pula.
hak kita dengan jiran, hak kita dengan sahabat, hak kita dengan pemimpin. Nah, ada belaka tu. Hak kita dengan orang sakit, hak kita dengan orang mati, hak kita dengan mayat yang telah ditanam. Hak yang paling besar, segala hak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak tentang orang yang telah ditanam. Kalau orang yang mati yang belum ditanam, apa haknya? Iaitu ziarah orang mati. Nampak? Ziarah orang mati. Ziarah orang mati ni bukan ziarah kubur. Ziarah kubur, ziarah orang mati yang telah ada dalam kubur. Ziarah orang mati ni orang yang baru mati tak tanam lagi. Dia lain-lain tu. Adab lain-lain. Ke sama? Dah, tu kena mengaji. Kita belajar cara semayang supaya jadi betul semayang kita. Dan malam ni kita belajar tentang ziarah kubur. Bila kita ziarah kena. Gitu lah. Itu jangan belajar. Kalau ziarah kubur kita kata assalamualaikum ya ahlal kubur, ataupun assalamualaikum ya dar qaumi mukminin, sampai habislah. Sunat kita kata tak? Tapi tak sunat kita kata kalau kita ziarah orang mati gitu. Orang ada takbir dalam rumah orang, kita tengok baru mati, assalamualaikum ya ahlal kubur. Bid'ah. Pasal Nabi dah ajar. Nabi ajar lepas tu untuk orang yang telah ditanam. Sebab tu dia lain-lain ada. Lain-lain. Ziarah orang yang nak mati lain dengan yang telah mati. Lain. Kena belajar. Nak mati ni mana dekat nak mati. Dia tak boleh mati. Bukan dia nak mati, tapi dekat nak mati. Abang ni nak mati lah. Jangan kata orang ni selimut berasa nak demam. Mu nak demam cakap itu. Ni bodoh kan, aku nak demam. Subuh nak demam. Ni nak mati ni dekat nak mati. Tak sama adab dengan orang yang telah mati. Orang yang dekat nak mati, kita kena baca lain daripada yang telah mati. Tak? Orang yang dekat nak mati, benda bacaan kita talqin pada telinga dia, la ilaha illallah. Biar dia dengar di telinga dia. La ilaha illallah. Ajar mengucap tu lah. Orang nak salam, assalamualaikum ya ahlul kubur. Orang nak mati kata natanya aku dah mati gali kubur dah. Orang yang sakit yang tak nak mati lain pula. Macam sakit hospital kan nak mati lela. Patah kaki, belah appendix. Sakit ke tapi bukan nak mati tu. Banyak umur lagi pada adat. Bacaan lain. Kita tengok orang demam, tengok orang sakit mata, tengok orang apa benda ni. Tak kira lah. Kemalangan, pijak paku. Tak. Kaki lekat celah sepi udang basikal bagi. Kau anda lah. Tu baca benda. Nabi ajar baca doa supaya sembuh. Tak banyak bacaan. Lain pula adat dia. Tu ada kata dia. Jadi tengok orang patah kaki masuk seming, dia pergi kat telinga la ilaha illallah. Acur seming nyetang tak apa. Faham tak? Nanti nak terus aku mampu saja. Tapi hak dia kata tu sunnah Nabi dah, tapi tak kena tepat. Tak kena tepat jadi wadah dia dah. Ni bila tu kena mengaji. Itulah. Kena mengaji tak? Kena perhalusi dalam bidang ilmu-ilmu akhirat ni. Tak rugi apa-apa pun. Tak kena yurang sekepeng. Matematik 40 ya. Betul tak? Bahasa Inggeris 40. Ni. Ni free. Ni wallet. Ada kuih pula.
Tak? Ada makan hari? Ada? Tak ada, minggu depan tak mari nak pergi ke lain. Siapa suruh? Tak ada. Nah, kita pergi jemputan kuliah. Mana tak ada lah mau kacang. Jadi pelik bergaluh. Jadi manfaat guna bagi orang yang ziarah dan juga orang yang kena ziarah. Mana dalil sabda Nabi sallallahu zurul kubura fa innaha tuzakiru maut. Artinya ziarahlah kamu akan kubur, maka bosnya mengingat ia ziarah akan mati. Hadis ni hadis sahih. Dia tak sebut dalam hadis ini melainkan faedah pada orang hidup. Nampak? Memang suruh ziarah kubur. Ziarahlah kubur, kerana dengan sebab ziarah kubur boleh menyebabkan kita ingat ke mati. Tak sebut pun faedah bagi orang mati. Faedah untuk orang hidup. Mengingatkan bagi mati untuk kita yang ziarah sahaja. Sebab tu dia kata ziarah kubur ni dua guna. Yang pertama guna untuk orang hidup, yang kedua guna untuk orang mati. Kaki hadis untuk orang mati pula. Jadi guna untuk orang hidup, guna apa? Di antaranya fa innaha tuzakkirul maut. Nabi kata jelas. Maka sesungguhnya Nabi kata bukan aku gurau, bukan main-main. Tak. Menziarahi kubur, ditengok orang mati kubur, kena dengan caranya tuzakkirul maut, boleh membawa kita ingat kepada mati. Kalau kena cara. Kalau tak kena cara, duduk atas kubur main nak buat kau. Tu tak kena cara. Tak, kena pada caranya, boleh menyebabkan kita rasa insaf, kita ni akan mati. Pasal apa? Kita pergi tengok kubur, kita tafakur. Kaki berok gitu. Macam bewok lalu tak kubur. Tak. Tengok tafakur. Tafakur lagu kan? Di antaranya tinggal 2 tik batu nesang. Tak, sekaya-kaya orang. Ketua pengarah. Kubur ketua pengarah, kubur ketua pegawai, ketua ning, ketua exco, ketua menteri, macam-macam. Batu nesang tinggal. Mana lagi pengawal peribadi dah ada. Yang ada pengawal peribadi 2 ekor kok ke anggup. Tu hadut temang duk atas batu nesang. Nah, mana bodyguard ni? Mana orang gaji hari tu ramai? Mana bini awak sayang? Mana anak awak kasih? Mana harta timbul-timbul? Tak. Takkan 2 tik batu nesang je. Hati berbicara. Kita pun aku ambil peringatan lah. Itu ada mengingat bagi mati. Tak, kalau nak buat dosa kurang sikit. Bak kubur ni bak orang tak berani dengar. Orang tak berani dengar. Orang tak suka dengar, tak pecah liu. Nak dengar cerita bak kubur ni. Kalau nak buat maksiat jadi genala. Tak, kalau nak berzina jadi geng. Kita bawa awet dengan RZ. Wak pergi belakang tuk jembang. Tak, patah. Parking bawah pokok ru. Tak, apa sok khabar melek, duduk, letak awet atas sok khabar, kita pun duduk, awet pun waktu tubik. Satu buku. Buku dewek. Dia kata malam ni kita baca bab alam kubur. Jengkreng tu. Tak jadi berzina. Kacau Allah. Nampak awet aku 3 suku dah. Jadi mati akal lalu putus angin. Faham? Tak seronok. Tak seronok. Tak, sebab dia kematian. Kematian ni benda orang yang paling tak suka sekali. Batu Tuhan kata, ya waddu ahaduhum la yu'ammaru alfasanah. Tak, bercita-citalah manusia itu andainya boleh hidup 1000 tahun. Maknanya tak embuhnya ke mati. Tak, kalau boleh nak 1000 tahun. Tapi tak boleh. Bukan mana dia akan mati kalau 1000 tahun molek. Bukanlah maksud gitu. Maknanya nak panjang umur belaka. Nak panjang umur belaka. Dah? Tengok orang dengar belengah bawa laju kereta. Motosikal tengah berlomba. Dodo tengok terguling. 3 mayat tutup dengan surat khabar atas jalan raya. Kepala suku, telinga suku, perut duk biar jalan. Tubuh suku. Slow dah. Lepas tu slow kan. Tak rak cetong.
Dia 3 lama, tak masuk dia 4. Padahal apa? Allah jadi lemah semangat. Tak? Lemah semangat. Esok laju pula. Dia gitu. Jadi bila pergi ziarah kubur, lemah semangat, nak nipu orang, nak apa. Tak? Lemah semangat. Esok naik semangat pula pasal tak tengok kubur. Tu yang lalu kot Sabasung tak tengok, tak kanan, tak kiri mu. Tak? Kanan tu nesang, kiri awet. Tak? Tu ada. Jadi mengingat bagi mati. Bila mengingat bagi mati, berasa nak pergi dengar. Kalau tak dengar, kalau mengingat bagi mati, nak dengar dah, nak tambah lagi kuliah. Kalau maknanya hak semayang dah, nak semayang sunat pula. Kalau tak semayang, berasa nak sembahyang. Biar tak semayang pun berasa tu payah dah. Semayang kau payah lagi. Nak dia ke berasa tu payah. Tak? Tiap-tiap berasa tak mesti boleh. Tak? Macam orang berasa nak nikah, tak menikah sekarang. Tak? 8 tahun lah berasa nak nikah. Tak? Tapi tak nikah. Tu rasa dulu. Ni hak tak ada rasa. Tak ada rasa, hati mapuh. Hati KO dah. Tak? Biar rasa. Cara nak jadi ingatan, di antara ingat kepada mati, tengok kubur. Tengok kubur, payah. Mereka kita kena pergi kubur. Tujuan bukan batu nesang tu. Tujuan ingat kepada mati. Di antara sifat 10 sifat mahmudah, sifat-sifat yang sangat dipuji oleh syarak, iaitu ingat mati. Nak ingat mati ni banyak cara. Di antaranya ziarah kubur. Tak? Tok Kenali digali. Satu lubang belakang rumah dia dibuat macam geliang lahat. Malam-malam dia masuk. Dia masuk duduk dalam liang lahat, dia baring. Tak? Dia bayang sekejap lagi datang malaikat Munkar wa Nakir akan soal aku begini. Tak? Kemudian dia minta kepada Allah supaya dihidupkan kembali. Buat lalu nak suruh mara rasa insaf. Dia pun bangun daripada kubur. Alhamdulillah, Tuhan panjang lagi umur aku. Tak? Naik tamah buat ibadat. Pasal apa? Tak mati lagi. Nak suruh ingat. Tutup Kenali hak bapak wali dah kita ni. Dah pun dia sangat. Ada orang dulu-dulu dia buh khanda dalam rumah. Dekat ruang tamu. Dia buh khanda set. Khanda kayu tu lah. Tak? Sebab apa? Payah sangat, hati dia keras. Dan Nabi suruh? Tak suruh. Nabi suruh buat benda-benda yang mengingat bagi mati. Dia panggil wasilah dia. Tak? Umum pandang-pandang dia buh khanda dalam rumah. Tak? Balik di rumah tengok khanda Allah. Tak jadi nak pergi ambil wak esang. Tak? Ambil kang. Tak boleh aku nak jawab bila-bila. Tak? Umpamanya. Bangun tidur tengok pula khanda. Tak jadi nak pergi curi. Tak jadi nak pergi tengok wayang. Tengok dia lemah semangat. Nak? Bagus. Belilah seseorang. Tak mahal mana. Tak? Kalau kayu getah tu 108. Katil 28,000. Bos sutik. Tak? Bos sutik. Tak? Bos. Orang tengok. Allah Rabbi. Orang mari ziarah kan, mari rumah kita. Dah duduk lama. Tidak tamal tumbah dah balik lagi. Apa tu? Tuan rumah 16 kali nguak. Datang ni dah balik lagi. Kalau ada khanda, dah duduk lama. Orang mari tengok Allah. Minta diri dia lah. Minta diri dulu. Dia tak ada buat air. Semula. Mari semula. Tak ada buat air. Dah. Gula-gula payah nak 5. Kalau nak ngupak. Tuan mata mu cakap orang je ni. Tengok. Kenapa? Okey. Minta maaf. Tak jadi dulu tengok khanda. Tak? Bini berakhir jalan ikat. Pula khanda. Tak ada apa-apa. Banyak guna. Dan sabdanya Nabi SAW, nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Ni hadis manfaat bagi orang hidup dan orang mati. Nampak? Artinya telah melarang aku akan kamu daripada menziarah kubur, yakni pada masa baru-baru Islam itu. Maka hendaklah ziarahlah kamu akan kubur. Makanya menzahid ia pada dunia dan mengingat ia ziarah akan akhirat.
Dari mana faedah orang mati? Sambungan hadis Nabi ajar cara beri salam gini-gini. Tu faedah orang mati. Tak? Jadi ziarah kubur ini tuzah hidupi dunia, menjadikan kita zuhud. Tak banyak sedikit. Kerana juga termasuk sifat mahmudah, iaitu az-zuhdu. Nampak? Iaitu zahid. Apa makna zahid? Maknanya meninggalkan perkara-perkara yang tidak patut. Bagi orang yang mahu bermusafir perjalanan jauh menuju ke alam akhirat. Tak? Tidak mengerjakan perkara-perkara yang boleh menjadikan perjalanannya berat kerana beban terlampau banyak. Umpamanya mengambil dunia yang berlebihan. Tidak ambil walaupun dia mampu, maka zahidlah dia. Tak? Pada taraf dia tu. Kerana apa? Dia takut dengan yaumul hisab, akan dihisab walaupun halal, kerana al-hisab itu nisful azab. Hisab itu juga separuh daripada azab dah. Tu mana zahid. Bukan nama zahid yang nak sama hudu. Nak tu. Tak. Zuhud. Orang yang mengamalkan zuhud dipanggil zahid. Zahid ni bukan, zuhud ni bukan tak ada pitih nak ambil dunia, tapi ada sabar. Kerana mengenangkan kehebatan kenikmatan akhirat, sabar je lah. Tak? Itu panggil zahid. Bukan makna zahid naik basikal buruk. Kan? Naik basikal buruk dalam hati nak macam tapi tak ada pitih lagi. Orang ni zahid, gitu zuhud. Tak? Zuhud ni mampu beli. Tak? Tetapi dia tinggalkan walaupun perkara itu harus. Tetapi zahid, zuhud dalam perkara haram ini, hukumnya adalah wajib dahulu. Tinggal benda haram tu. Dan banyak lagi hadis yang menunjukkan suruh kita yang hidup ziarah kubur. Banyak. Suruh kita ziarah kubur. Sama ada dengan hadis yang berupa perintah ataupun hadis yang berupa cerita. Kerana dalam cerita itu sebenarnya ada perintah. Tak? Ulama-ulama sepakat bahawasanya ziarah kubur ini sunat ke atas kaum lelaki. Maknanya tiada khilaf di kalangan ulama. Sebab tu kita kata, orang kata bid'ah ziarah kubur ni haram, ziarah kubur karut. Tak? Kerana ulama sepakat. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan ini telah ijma'. Sunat laki-laki ziarah kubur. Tak? Bukan wajib. Tapi pendapat yang benar adalah ittifaq saja. Inilah pandangan yang paling ramai di kalangan ulama. Kerana apa? Tak ijma'? Kerana ada satu kaul, iaitu pendapat Imam Ibn Hazmi, seorang ulama Andalus. Dia mengatakan hukum ziarah kubur adalah wajib, tak ziarah dosa. Ini mazhab lama. Tak? Oleh kerana dia seorang kata wajib, maka tak jadi ijma'. Jadilah dia panggil ittifaq saja, iaitu pandangan yang paling ramai di kalangan ulama. Apa wajib dia Ibn Hazmi? Tak? Kerana Nabi kata zurul kubura. PN ni PN suruh. Hendaklah kamu ziarah. Mana hendak? Wajib kamu ziarah. Dia tafsir lagu tu. Orang perempuan berlaku khilaf ziarah kubur. Kaul yang pertama haram. Kaul yang kedua harus. Kaul yang ketiga makruh. Tiga ni yang paling masyhur. Dalam mazhab Syafi'i, asal bagi perempuan itu makruh ziarah kubur. Tapi ada pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, jika sekali-sekala dan menjaga adab-adab dan tidak ada berlaku mukhalatah, campur gaul bolok dengan orang lelaki, dan tidak ada zinah, memakai perhiasan lawa-lawa, dan tidak ada maknanya membuka aurat, dan tidak ada menangis, mengangkat-ngangkat suara, tidak ada berbuat perkara-perkara karut, maka hukumnya adalah harus bagi kaum perempuan. Ini juga fatwa yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Ataupun makruh saja tidak berdosa. Pasal apa makruh saja tak berdosa? Kerana ada hadis-hadis yang sahih, ada berlaku perempuan ziarah kubur. Di antaranya hadis yang menceritakan seorang perempuan, dia duduk menangis di atas kubur anak dia. Anak dia mati. Nabi lalu dekat seorang perempuan yang sedang menangis di atas kubur. Nabi kata, la tabki wasbiri. Jangan menangis dan sabar. Nabi kata. Tak. Perempuan tu dia tak kenal Nabi. Dia kata, innaka lam tusab musibati. Mu boleh kata, sabar. Mu tak kena musibah yang aku kena.
Jawab perempuan. Nampak? Padahal perempuan ni tak kenal Rasulullah. Orang pun khabar hak tegur mu tadi Rasulullah. Dia pun berlari pergi Rasulullah. Dia pun kata, aku tak kenal mu tadi, minta maaf lah. Lepas tu dia jawab gitu. Kalau kenal Rasulullah tak kata gitu. Tak. Maka Nabi pun berkata, inna sabra 'inda sadmatil ula. Sabar ini pada mula-mula kena musibah. Nabi kata. Daripada cerita ini, ulama-ulama berkata tidak haram perempuan ziarah kubur. Nah, kalau haram, Nabi larang kita jangan ziarah balik lah. Tak. Nabi tegur hak benda salah, iaitu menangis atas kubur. Nah, menangis atas kubur. Nah, hak tu yang salahnya. Nah, jadi kalaulah haram, Nabi larang dah hamba dah. Tapi tak, Nabi tak larang ziarah tu, Nabi larang la tabki. Jangan nolong, jangan meraung. Tak. Wasbiri, bersabarlah oleh kamu. Faham pada tu tak haram. Tak haram tak apa tak kata haru. Makruh pula. Makruh tu kerana ra'i hadis yang lain. La'anallahu zawaratil kubur. Allah Ta'ala laknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Gitu pula. Maksud hadis ni perempuan yang suka sangat pergi kubur sehingga mendatangkan fitnah. Maka kalau jaga fitnah, maka hukumnya jadi turun daripada haram, makruh sahaja. Inilah pendapat yang asal bagi mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau nak ziarah juga, ingat ada pendapat yang mengatakan haruh. Iaitu yang pertama, jangan pergi pada hari tanam, kerana bolok dengan orang lelaki. Lening bolok dengan orang lelaki hari tanam pergi juga. Mitah ke depan orang ngusung oleh ada. Di depan jalan orang ngusung khanda belakang. Khanda kan orang usung. Dah bila usung, dah kalau puang pergi juga, ada kat jalan depan. Depan 3 orang awet. Dah ngusung tengok jalan ke tengok awet? Ada orang ngusung. Masuklah barang ngusung. Dah tengok kat puang depan. Dah apa kita tengok? Memang dia kena tengok. Siapa suruh tengok? Dah Tuhan buat jenis gitu. Faham tak? Tuhan buat dah. Dia panggil sifat fitrah semula jadi. Kalau lelaki sama lelaki tak ada masalah. Bila ada perempuan, dia jadi lain cerita. Betul tak? Tu. Lelaki sama lelaki boleh tak? Nak warak. Berat ada perempuan seorang ni. Tak usah kata mak rempik, tu iman Daniel. Kalau ada perempuan, tu iman tau. Jadi Daniel tau. Menunggu tak tengok dia. Tu iman. Jadi lemah selalu lah. Sebab tu lah oleh kerana Tuhan cipta laki-laki ni dia lemah. Bila tengok orang perempuan, tak kira siapa-siapa pun, maka dia adakan hijab. Kena buat hijab. Kalau laki-laki ni jenis tahan, tak ada hal apa, tak jadi karuk, tak jadi anyuk, maka tak payah lah Allah Ta'ala haramkan dedah aurat. Tak payahlah Allah Ta'ala letakkan peraturan hijab, kena tudung, gitu begini. Pasal apa? Semua tahanlah sok belaka. Tuhan cipta kita kan? Tak? Dan sebab apa Tuhan buat pula gitu? Tuhan buat tak tahan, patut Tuhan suruh hijab. Sebab apa Tuhan buat tahan selalu senang. Buat tak jadi apa gitu. Dengan orang puang, tak payah peraturan hijab, tutup gitu gini. Kalau buat jadi tahan, tak jadi apa, maka nikahlah pula. Tak jadi apa. Tengok apa? Macam tengok besi. Tujuan turun ni nak mengembang biakkan akhir hamba Allah di muka bumi. Itu gini. Nabi pula suruh ramai. Kita awal lagi cipta jawab wasang. Gini bertu. Tak boleh. Memang bunuh jangan. Tak kelainkan dia. Tak, kalau puan jalan depan tu lah 3 orang tu bukan nak pergi go straight tapat tak. Straight tak kala tu pun. Nampak? Tukang baca teleki tunggu cangok dak apa-apa. Tak kuane pula ni. Kalau tak kata orang puan memang jenis gitu, orang lelaki jenis gitu. Orang puan tengok orang lelaki mesti ketah lalu, orang lelaki tengok orang puan jadi pening kepala habis, jadi lemah semangat, kendal lutu-lutu. Tok bila tengok orang puang tau. Tok bila nak pergi bang garik tengok orang puang. Dan orang puang ni kira pusat jelek.
tunjuk ke Tok Imam. Tok Imam pula kilah lebih kurang kain. Tak apa nak lekat. Bang garik masuk as-salatu khairu minan naum. Molek-molek ada dengung Tok Bilal. Beh. Kacau. Jangan pergi hari pertama capur dengan orang puan, jangan. Tak. Jangan orang lelaki tak boleh. Kalau nak pergi juga ni kubur orang puan, ingat tu. Tanah hari ni esok pergi dah. Dah nak ziarah kubur mak ingat. Bawa lah adik-adik suruh tunjuk, bawa temang. Temang tu wajib pula kena bawa temang. Kena ada temang. Kalau dekat dengan rumah kena ada temang perempuan. Dekat dengan rumah. Kalau jauh wajib ada temang laki-laki, bukan boyfriend. Iaitu adik lelaki mahram. Kemudian kalau pergi tu tengok walaupun bukan hari tanah, ada orang lelaki ramai kat kubur mak kita, tak usah masuk lagi, biar dia beredar dulu. Atau mari petang karang pula. Dah boleh pakai dedak arak, dah boleh pakai baju lawa-lawa macam nak pergi temu natu. Dah boleh akad suara dan tak boleh duduk lama macam orang lelaki, kena balik cepat. Jaga peraturan, maka turun daripada makruh kepada harus. Maka saugia bagi yang menziarah kubur atau yang lalu di tepi-tepi kubur bahawa berkata ia Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ring tu ke benda? Ring ke apa? Ring. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin ghada mu'ajjalun wa atakum ma tu'adun wa inna insya'allah bikum lahiqun antum lana salaf wa nahnu lakum taba' nas'alullahu lana wa lakumul afiyah Allahumma fil lana wa lahum. Ni yang paling sempurna. Sekurang-kurangnya dah ingat panjang Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kata gitu. Bak tu juga merupakan satu doa. Bak bila kita kata lagu tu, maksudnya wahai Allah ataupun ya Allah, aku minta kepadamu berilah keselamatan kepada penghuni kubur ni. Itu makna Assalamualaikum. Salam sejahtera atas kamu ya ahlal kubur. Ni tidak tak terjemah, kita tak terjemah. Assalamualaikum, salam sejahtera atas kamu dara qaumin mu'minin gitu. Wahai penduduk kampung orang beriman. Kampung orang beriman lah tu, kubur Islam. Bukan jerak. Kampung tu acah. Ini kampung orang beriman. Kampung apa tu? Kampung tu mana tu? Dara ni kita boleh terjemah negeri asal. Negeri boleh tak? Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Assalamualaikum wahai penduduk negeri orang beriman. Atau penduduk kampung orang beriman, atau taman orang beriman. Bak orang beriman ni duduk dalam taman. Orang kafir masuk dalam kubur duduk dalam neraka. Orang ubah kan? Sebab tu inilah taman yang paling sentosa daripada taman-taman perumahan atas muka bumi. Ni taman sebenar. Kalau dia tengok taman ni, taman tu, taman perumahan kan? Taman Perming. Tamang tu, tamang datuk ni, tamang datuk ni. Tamang yang paling sentosa, tamang kubur ni dah. Paling damai, paling senyap, tak balas sikit. Sejak masuk dalam rumah masing-masing, seorang pun tak rajin mari kopling. Nampak? Kalau hak tamang ni banyak kopling. Begitulah, paik bocor lah begini. Hak tamang kubur ni senyap belaka masuk. Tak kopling seorang. Itu sepatutnya kita letak taman damai, taman abadi, kekal lah dia sampai ke alam barzakh. Ghada makna esok, muajjalun yang diajalkan dia, yang dilambatkan dia. Wa atakum ma tu'adun, dan telah datang pada kamu apa yang dijanjikan bagi kamu.
Kita tak ada lagi, kita hidup. Yang beri salam, kamu orang duduk dalam kubur ni telah datang ma tu'adun. Apa dia ma tu'adin? Benda yang dijanjikan. Iaitu seperti yang diceritakan dalam Quran, dalam hadis tentang alam barzah. Mu nampak dah? Kami tak nampak lagi. Tak. Sebelum dia mati tu, dia duduk macam kita juga atas dunia. Maka bagi dia, orang yang hidup ni, cerita alam kubur ni dia panggil ilmu yakin. Ilmu yakin. Tapi orang yang mengalami dah dalam tu, tu dia panggil hakul yakin dah. Sebenar dah yakin. Kita tak tengok lagi, tak rasa lagi. Kalau tengok ainul yakin. Ada orang sampai martabat ainul yakin tapi tak mati lagi. Umpamanya orang yang Allah Ta'ala akan hijab alam barzah, Tuhan tunjuk pada dia tentang alam barzah, dia hidup lagi. Dia panggil ainul yakin. Nampak? Keyakinan dengan jalan lihat. Kadang-kadang Tuhan tunjuk secara terang, lalu ke kubur Tuhan tunjuk gambar orang kena azab. Itu ainul yakin bagi dia. Kadang-kadang dalam mimpi dia mimpi nampak azab kubur atau nikmat kubur, juga ainul yakin. Kita ni tak nampak ke dalam mimpi, tak boleh tengok di kubur gambar orang kena azab, dengar cerita saja, dipanggil ilmu yakin. Dah duduk dalam tu dah hakul yakin. Kan ditanyakan orang yang mati, orang yang telah mati kan, ya fulan ibnu fulanah wa'lam annal mauta haqqa wa anna nuzulal qabri haqqa wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haqqa wa anna ni'mata wal azaba haqqa wa anna al ba'sa haqqa wa anna al hisaba haqqa wa anna sirata haqqa wa anna an-nara haqqa wa anna al jannata haqqa wa anna sa'ah atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Dia antara ucapan orang yang baca talqin. Dia kata, hei si fulan, anak si fulanah, mu yakin dah bahawasanya mati tu benar. Yakin dah. Orang mati tu yakin tak? Yakin dah. Ni masih hidup terbagi dua. Ada yang yakin, ada yang tak yakin. Mu yakinlah bahawasanya masuk dalam kubur seorang diri itu benar. Mayat pun sedihnya aku dengar baca talqin. Mu yakinlah bahawasanya soal malaikat muka nakir itu benar dah. Dulu mendengar cerita saja, dulu mendengar orang ngajar saja, ni mu yakin dah. Kata orang baca talqin. Mu yakinlah tentang bangkit, tentang azab, tentang nikmat, tentang timbang amal, tentang niti atas titiang surga neraka hari kiamat. Mu yakin belaka dah. Tak? Yakin tak mayat dalam kubur? Mayat topek ke, Lina Joy ke, siapa-siapa ke, orang beriman ke, wali ke, darah harok ke, kaki toto ke, Magnum Corporation ke, JKK ke, tak kira. Bila masuk dalam nu, yakin. Hak datang, belum tentu yakin. Tu imam yang baca talqin, belum tentu yakin. Dia baca je. Lepas baca talqin, tak lari. Tunggu situ. Mana tak pergi BT ni? Nampak? Orang pun pergi BT dengan kain plekat. Tu imam kata, yakin. Yakin ke BT? Tu tak imam. Tu imam BT. Tu imam plastik. Tu imam kali jenis minum tunggu PT gitu, jangan sawi PT. Lerah kain. Sudah baca talqin lari ya. Orang nak beri hadiah, ambil ya tengah jalan. Kalau tunggu menampak nak hadiah, balik ya. Ada rezeki orang hantar hadiah di rumah. Tak ada rezeki, tak ada masalah. Tunggu congok itu. Lerah kain. Ikat ni tiang kubur. Tak. Seolah-olah pula tak pakai, balik awal tu. Baik. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Terjemah. Dan kami ini insya-Allah dengan kamu akan bersua, iaitu tak lama lagi. Betul tak? Mu sapa dulu, kami kediang, tapi kami tak pahwana kau. Mari kampungmu kau. Mari tetap mari. Sama ada mati biasa, mati luar biasa, tetap mari ke alam barzah. Walaupun tak ada kubur,
Tak ada kubur. Bahan di buaya. Bujang senang makan. Nak, acul bobi dalam perut buaya. Mana ada kubur? Masuk ke alam barzah. Masuk. Kubur hak dunia, tu alam syahadah. Tak masuk tu. Hak kena bung acul bo. Nak, hak kena kemalangan. Siapa acul, siapa hilang. Bahan di tsunami, tak jumpa jari. Bahan di jerung, bahan di you. Nak. Tak ada kubur dunia. Ada kubur akhirat. Alam barzah tetap ada. Maka, mu sekarang ada dah. Kami lahikun esok lusa. Kami mari ya. Ni begitu. Nak. Kamu lihat ucapan tu. Kasih lagu mana pun dia tak boleh sekaligus. Kalau tanang sekaligus, dia asing-asing. Tak usah kata mati suku-suku. Tanang sekaligus, mati bersama. Umpamanya mati bersama. Tak? Bini awak lari di air banjir, lari jatuh dalam sungai, laki terjun nak pergi selamat, terlang dua-dua orang, mati bersama. Tak? Tanang pun bersama. Nak, kubur pun sama, dekat-dekat. Dalam tu lain-lain cerita. Faham? Cerita lain-lain. Tak sama. Cerita lain-lain. Kalau maknanya molek, amal sama-sama molek, sama cerita, nikmat. Kalau dak pakai rawal belaka, sama cerita juga, iaitu azab. Kalau seorang molek, seorang tak, lain-lain cerita. Itu saja. Antum lana salaf wa nahnu lakum tabaun. Kamu ni mendahului kami dan kami ikut di belakang. Kita kata ke mayat. Mayat pun dengarlah. Sebut dalam hadis yang lain, Tuhan kembalikan roh di alam barzah, pada alam lain, alam barzah lah. Mana duduk wallahu a'lam. Tak, dia dengar kita cakap walaupun kita duduk di kubur ni alam dunia. Tak, dia boleh dengar. Kerana alam barzah itu lazim malzum, berdekatan dengan alam kubur. Hak kita tengok, nampak dengan mata ni. Tapi bukan hak tu. Nak? Munggi dulu, kami ikut-ikut belakang. Nak? Nas'alullaha, kami minta akan Allah. Lana bagi kami, walakum bagi kamu hak mati dah, hei penduduk kubur. Al-afiyata, akan kebaikan ataupun keselamatan ataupun sehat. Sehat ni mana sahih, tak sakit, tak susah, tak azab. Allahumma fil lana walahum, ya Allah, ampunilah bagi kami dan bagi mereka itu penduduk kubur. Tak? Boleh. Comel ni bacaan dia. Bacaan ni bukan untuk orang ziarah kubur saja, juga sunat untuk orang lalu ke kubur. Dia bukan nak pergi ziarah, dia shortcut nak lalu. Lalu saja, nak pergi patah kat orang main, lalu kok kubur. Sunat juga kata. Dia gitu. Tapi kalau kita nak pergi ziarah kubur, sunat 2 kali salam. Pertama kita masuk pintu kubur, hak ramai ni wi salam dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah habikum. Umpamanya. Untuk ramai lah. Kena sapa kubur ayah kita. Kita duduk menghadap muka ayah, tak beri salam sekali lagi. Khah untuk ayah pula. Sunat lagu tu. Nampak lagi? Tadi untuk ramai. Nak untuk ramai. Macam kita nak pergi pejabat lah, nak jumpa dengan bos pejabat. Tak, dengan ketua pejabat lah. Nak pergi tanya dia pasal apa, 2-3 kali si borang tak boleh lagi ni. Tak. Umpamanya kita tak faham itu pejabat, dia beri salam. Dia buat bagian ramai, duduk naik, duduk apa, duduk tidur. Assalamualaikum. Umpamanya hak ramai. Masuk bos pejabat dah beri salam. Salam suku pula, hak istimewa. Tak. Dia gitu. Ni gitu tak. Biar ramai dulu. Hak ramai dulu. Siapa kat ayah kita? Assalamualaikum ya alal kubur. Kalau molek dengan khitab yang khusus, Assalamualaikum ya abi. Kata gitu. Kalau mak, ummi ya. Assalamualaikum ya ummi. Khas. Abi mana? Salam sejahtera atas kamu wahai bapakku. Ummi wa salam sejahtera atas kamu wahai ibuku. Comel tu. Nak? Dia gitu. Dia ada peraturan dia. Baru comel. Baru tak sia-sia tinggal anak tamu ke bumi. Pandai je. Buat kira cara. Nak? Kata suruh panggil abi, ayah.
Nak mak umi. Ni daddy. Daddy kena dia assalamualaikum ya daddy. Balik awal tu. Nak. Assalamualaikum ya papa. Daddy mak saleh boh. Nak. Tak ambuh abi. Melayu tak apa. Nak. Bapa. Nak. Bapa, ayah, tak apa dah. Daddy dah. Orang putih tu. Papa, papa. Dia papa ni kawan-kawan lapu pula. Kereta. Baru benar sabar daddy. Ni orang kat buruk daddy. Orang kat buruk balik pasar daddy. Akak ikan bola raga masuk raga-raga cabut. Nak bayarlah daddy pun daddy lah. Dan yang sangat kuat tutup. Tutup ni maknanya suruh. Ziarah itu ialah malam Jumaat. Ni bukan hadis, ini pandangan ulama. So balahlah. Yang sebenarnya mana-mana pun tidak ada nas yang mengatakan malam ni. Cuma ijtihad ulama. Tak. Ijtihad pandangan ulama. So balahlah. Malam Jumaat ziarah kubur. Dah siang takut dah. Siang tu bertemang di kubur. Malam dak pergi teruh. Nak malam dak main tak kubur. Nak dua orang lelaki. Tubuh kata-kata tak. Pukul 1 malam lalu ke atas kubur, pukul 11 malam. Lalu tak? Lalu. Dua orang lelaki. Nak orang tak lalu. Orang takut. Tubuh kata dah tu. Waktu rosming daripada trailer. Tapi dia mari takut juga. Tak? Pasal bukan seorang lelaki, dua orang lelaki. Dia jadi takut. Atas kubur. Macam-macam lah takut. Atu, takut polong, takut tu, takut. Macam-macam takut. Tapi yang pelik kalau seorang lelaki, seorang puang tak takut. Ni gitu. Betul tak? Dia mahu buat awet. Takut lalu atas kubur. Ada dah. Oleh ada. Duk kembik atas kubur je. Atas kubur. Cabut habis belendang-belendang. Nesa-nesa orang. Tak, buat kerja. Pasal apa? Pasal lelaki seorang, puang seorang. Batu orang lelaki, orang puang ke, bila jumpa gu, dah ingat dah. Tak? Kalau ada hatunya je kau hatu. Nak kacau ya tu. Tak? Jangan main. Hatu-hatu. Jangan main. Ada tak apa hamba tahan lasak hamba awak hari opanya hamba boleh tahan, boleh sabar. Kepung. Sabar. Nak. Sedap gamuk. Nak, jangan sedap gamuk. Wali-wali pun ada yang tewas lagi. Nak, orang yang hebat-hebat dah, ulama-ulama. Nak, apa jangan main. Punah jahanam. Sanggup lalu ke atas kubur. Nak, kerana nak kendok, kerana nak khalwat, kerana nak buat dosa dan sebagainya. Tak takut sikit. Dah lagak masuk. Lagak, luka orang main motor kerong. Orang madok, dah lagak duduk. Pukul 2 pagi. Nak, dah lagak duduk. Lelah hutang, nyamuk berong. Nak, jadi kebar, ketik tak jadi apa. Tak buat apa dah ketik. Pasal apa? Pasal nikmat sedap lagi. Apa dia? Orang perempuan. Tu. Jangan main. Jangan main. Tuhan buat tu molek dah. Dia jenis memang dia lawan gu dia. Magnet, kalau utara sama utara, tak ada hak. Warak. Nampak? Dia lebar. Tapi utara selatan, takut halu. Ni memang jenis gitu. Nah, you tu big power selalu. Kalau saya kata 60, 105 tahun nikah. Nah, lawan dengan 22 tahun. Ada tak berlaku? Tak ada. Dulu 104 mewah. Ni 105. Potong terus. Rekod Malaysia. Nah. Kerana tak ni perasaan yang Tuhan jadikan semula jadi. Tak? Dan harinya kalau menjadi takut, makruh ziarah. Sebab tujuan nak ingat. Nak tenteramkan hati, jadi takut. Lagu mana? Nak main kokang siang hari tu. Nak baca pukul pasal baru pukul 6 baru. Baca Quran bunyi perang di belakang. Barang-barang terus dia ambil lagunuh. Mana pun dah tak ada tajwid dah. Kok. Apa benda belakang? Tutup guru tajwid. Dan kata setengah mereka itu begitu juga malam 1 hingga naik mataharinya.
Malam ni bermula waktu maghrib. Tak, bermula waktu maghrib. Dan juga hari Isnin, kerana banyak segala roh bagi segala yang mati itu dipulangkan dia kan roh kepada kuburnya pada itu waktu. Ini pandangan ulama. Bukan ada hadis ni, ya. Adapun hadis umum suruh ziarah kubur. Mana-mana masa yang kita sempatlah, yang ada kerenganan bagi kita, tidak membebankan kita, ziarahlah kubur. Tak, jangan lupa kubur. Kerana yang kita ziarah tu walaupun bukan waris kita, tapi sekurang-kurangnya memberi kebaikan kepada kita. Tak, ya, membawa kepada lembut hati dan seumpamanya. Duk tengok tempat orang ni, tengok kat orang hidup saja. Jadi tak ingat mati. Tengok tempat orang hidup saja. Dan pada ketika ziarah itu bacalah istighfar. Wallahu a'lam. Dan ni soalan boleh. Soalan boleh air gaul ni. Tak tahu ni. Kalau nak tak bukan soalan, salah tau ni. Kalau nak jual ke apa, kabarlah. Kita baca lah. Dia nak baca ni panjang nak cerita. Dia beri kita saja tak apa kau. Soalan. Betul ke bila seorang itu mengamalkan perkara makruh setiap hari boleh menjadikan dia seorang yang fasik? Contoh makan budu atau tengok TV cerita Mexico. Apa tulis Mexico? Boleh kata arah khusyuk seorang itu dalam sepanjang sembahyangnya mengingatkan akan kematiannya? Maknanya ingat kemati. Khusyuk ke tak? Ketiga, ketika darurah hanya ada selai kain pendek, yang manakah yang wajib tutup bahagian kepala atau bahagian lutut ke bawah bagi wanita? Yang keempat, hukum wanita yang memakai stocking kaki sedangkan memakai kain yang agak jarang, hawa jarang. Yang kelima, seorang isteri suruh buat air oleh suami, maka si isteri pun buat sedangkan dalam hatinya ia tidak ikhlas membuatnya kerana dia letih, lenguh. Adakah berdosa ia si isteri itu ataupun buat air itu sekadar tidak dapat pahala bagi isterinya? Yang keenam, ketika sembahyang jemaah di masjid terasa ada orang yang menarik telekung sembahyang saya. Lalu saya pun berundur ke belakang, kelihatan seorang budak berumur lebih kurang 5 tahun yang menariknya. Adakah saya wajib naik ke atas saf semula? Dia kata betul tak kalau kita duk amal semua benda makruh jadi fasik? Jawabnya tak betul. Memang ada orang yang memberi pandangan seperti itu, tapi nampak disebut oleh ulama-ulama pandangan ini tidak tepat. Perkara yang makruh ini tidak menyebabkan seseorang itu jadi fasik. Fasik ini satu perkara yang sangat besar. Dia tidak akan terjadi seseorang asal seseorang itu seorang yang mukmin, yang baik. Nak jadi jahat ni, dia kena buat benda yang besar. Adapun benda-benda yang kecil ni, yang berupa larangan-larangan yang agak remeh, tidaklah dikira orang tu orang jahat. Nampak? Cuma orang yang tidak pandai mengurus keperluan ataupun apa yang perlu diamalkan. Umpamanya makan budu, makan benda yang menyebabkan berbau, makruh. Tak, makan budu, makan benda lagi tak berbau. Bau tu bau yang busuk. Kalau bau yang wangi tak makruh. Makan budu, berahi ke budu jadi fasik. Tak betul lah, nyanyilah. Fasik ini kata ulama-ulama terjadi dengan dua. Bagi maksud fasik yang bukan kufur, ada fasik yang makna kafir. Kita tinggal makna tu. Ni fasik maknanya tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi. Yang pertama, dengan sebab mengerjakan sekali saja dosa besar, jadi fasik. Sekali dia minum arak, fasik. Sekali dia main nombor ekor, fasik. Sekali dia tikam toto, fasik. Sekali dia beri sokongan kepada perkara-perkara zalim, fasik. Sekali saja berzina, fasik. Dan lain-lain daripada dosa besar. Ataupun dia buat berulang kali dosa kecil, jadi fasik.
Adapun berulang kali perkara makruh, tak ada ulama kata fasid. Yang ulama sebut jadi fasid sama ada dengan buat sekali saja dosa besar atau berulang kali berbuat dosa kecil baru jadi fasid. Nah, ada pun tengok cerita Mexico ni, kalau benda tu bukan benda yang lucuh, bukan benda yang menunjukkan akan perkara-perkara yang haram, maka dikira permainan. Maka permainan yang tidak ada nas hukumnya makruh selama tidak lalai daripada tuntutan yang wajib. Sama dengan tengok bola lah. Tak, hukumnya adalah makruh. Harus tu makna bikarahah, dengan karahah. Makruh saja. Melainkan permainan yang boleh yang ada nas, barulah permainan itu sunat. Nah, dikira makruh saja. Tak, kalau cerita-cerita lucuh, cerita-cerita yang merosakkan akan akidah dan seumpamanya, cerita-cerita yang maknanya menyebabkan seseorang itu jadi lalai daripada mengingati Allah, umpamanya cerita harapuang apa benda ni, lelaki kejar perempuan kejar lelaki, memuja-muja tubuh badan seorang perempuan dan sebagainya, itu haram lah. Nah, kalau semata-mata cerita saja, nah, yang tidak ada memberi manfaat apa-apa, makruh di lagu tu. Jadi tengoklah, kalau cerita Mexico tu jenis haram, jadi fasik lah. Nampak? Tapi haram tu dosa kecil. Nah, dia kena mengekali. Cerita hak terbit dalam TV ni, dia ada halal, dia ada haram. Kalau hak haram tu dipanggil dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil ni kalau sekali dua tengok tak jadi fasik lah. Nah, kalau acak-acak menjadi fasik lah. Jadi berakhir tengok, maka orang panggil fasik orang ni. Orang fasik. Kalau siarang itu haram lah. Kalau siarang makruh, tak jadi fasik. Tak jadi fasik. Berakhirnya tengok bola. Tak, pahala berpu. Ni pula. Piala Liga Perdana pula. Tengah malam pula Itali pula. Tak. Tu tengok barang makruh. Berakhirnya tak jadi fasik. Bahan lara je orang panggil. Tak, lara, sia-sia, tak ada faedah. Gosti puang. Gosti lelaki makruh. Makruh. Gosti puang wali awal. Tengok benda gosti kita lah gosti. Nampak? Mesti nak gusti ingat mak kita gusti. Tutup TV gusti. Faham? Understand? Tak apa. Kita gusti tak apa. Tak. Nisa'ukum hasul lakum fa'tuhunna haitsuma syi'tum. Tak. Fa'tuhunna anna syi'tum. Tak. Isteri kamu adalah ladang-ladang bagi kamu. Maka kamu pergilah kepada ladang kamu ke lorong mana yang kamu nak. Tak apa lah. Saya tengoklah orang lain. Tertengok tu lain. Tertengok. Tertengok tu kau lah. Kita nak cari saluran. Saluran lain. Forum Perdana ke, Animal Planet ke, hak haru. Tak, tapi daripada satu nak pergi ke tiga cerita gajah tu, dia lalu kut gosti dulu. Lalu tu ketak-ketak ada arang gitu lah, warna gitu. Kalau stesen betul lama lah. Tu doa benar kalau kita nak teliti benar, jadi rohak pula hidup kita. Ni dah sampai ketak. Saya nak tengok forum Perdana sampai kat gosti senyap. Nak pakai habis tengok. Brock Lesnar. Tok Imam minat tau. Kata imam sini, Tok Imam ni, keep so. Bolehkah tarah khusyuk salat itu dalam sembahyang mengingatkan akan kematian? Asal khusyuk ni ialah mengingati Allah. Sebab itulah bila ingat lain daripada Allah, sekalipun ingat alam kubur dan sebagainya, ada dipertikaikan ulama. Ada ulama mengatakan dia ni tak lalai dah. Tapi ada ulama mengatakan masih lagi belum khusyuk. Jadi dipertikaikan ulama. Yang tidak dipertikaikan ulama ialah mengingati Allah. Itulah khusyuk yang ijma' ulama yang dipuji syarak. Ingat Allah, iaitu dengan memerhatikan ayat Allah, mengingat kita sedang berhadap kepada Allah, mengingatkan kebesaran Allah. Kerana aqimis salata, dirikanlah sembahyang, dizikri supaya ingat kepada aku. Maka itulah sebenar-benar khusyuk.
Ketika darurah ada selai kain saja, hak manakah yang ditutup bahagian kepala atau bahagian lutut ke bawah bagi wanita? Lutut ke bawah. Dia gitu. Dia kata orang puang ni dia ada kain. Tak? Dia ada kain. Tapi kain dia sikit saja, nak tutup lutut ke bawah ke nak tutup kepala. Ada selai kain yang pendek je. Hak mana nak tutup dulu? Dia ada selai saja kain, secapai kain. Tak, kain tu boleh tutup lutut dan ke bawah, dan pula boleh tutup kepala dia. Tak nampak rambut. Bila tutup kepala tak nampak rambut, nampak lutut. Bila ambil buat tutup lutut, tak nampak kepala. Tak, hak mana se? Darurah ni dikira darurah. Tak? Jawabnya dua-dua tak. Iaitu tutup kemaluan dulu. Maluan mana kemaluan nak tutup lagi? Kacau. Main tutup lutut saja pun benda buang di atas gitu. Tutup kemaluan lu, punggung-punggung ni. Kemaluan depan, kemaluan belakang, tutup tu dulu. Tak? Tapi takut dia kata hak ada dah ni. Kain seluar ni ada dah. Hak depan ni ada tutup dah kemaluan. Cuma ada sekeping ke lebih kot. Takut gitu. Sekeping lebih. Ni tak ada hadis nak jawab pun ni. Tak? Siapa berlalu kita mana ni? Tanya ni. Hak mana hak lebih berat? Hak lebih berat? Hak mana lebih berat? Hak mana yang lebih berat? Yang lebih berat iaitulah sampai ke kaki. Tak? Sampai ke kaki. Dia ni ringan, kepala ni ringan. Pada sebuah darurat dia lebih ringan. Harang belaka tapi dia ringan pada kaki. Tak? Ni ringan pada kaki lagi. Bak dia kulit yang bersambung dengan kemaluan ni, dengan peha. Tak? Sebab apa? Nisbah tengok mazinnah. Hak mana lebih kuat tarikan. Tak cari teteh. Tak? Tak cari teteh. Kita nampak rambut dengan nampak putih ke puang. Hak mana kaya lu? Hak mana power? Tok Imam naik motosikal lalu kok rambau. Nampak rambut kau puang tubik kok cermin kereta. Rambut sajalah kapai. Tak? Lepas tu dengan mana tak nampak rambut kereta ni tubik kaki jala gitu. Tak? Mana power? Hak nampak rambut ada lagi. Hak nampak kaki naik atas batu surat Tok Imam. Jadi kaya lu tu. Betul tak? Dia bila hak mana kuat, hak mana kuat mazinah, tepat berat seka dia tu menjadi tepat sekaan. Nak bagi orang menilik, maka hak itulah lebih kuat tutup. Gitu. Sebab bila tidak ada nah balik pada uruf. Tak ada nah sebut mana tutup dulu. Ada pun hak ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh. Kita ada selai kain sapu tangan. Kalau tutup depan, belakang tak tutup. Tutup belakang, depan nampak, hak mana tutup dulu. Tak? Darurah ni kain yang bahan diperopok. Pelanjang bulat. Popok wislai sapu tangan. Nak balik rumah ni, nak naik bas marang ni. Hak mana dulu? Buat masalah. Hak depan dulu. Faham tak? Tutup gitu. Tengok Tengok kalau orang cabut pakaian. Tak, kemalangan apa semua temah terbakar lagi telanjang ulat, tutup belakang ke tutup depan? Tutup depan dulu. Nak, payah peragak lu tutup. Dia gitu. Itu dah. Orang tak ada dari belakang dulu ke apa. Tutup belakang, depan tu buanglah. Dah. Depan dulu power. Dia gitu. Hukum wanita pakai stocking, sedangkan memakai kain yang agak jarang. Dia gini, hak berat ni iaitu adalah tubuh badan. Tubuh badan kerana kaki ni, buku lali ke bawah ni dia tidak ijma'. Dia ada khilaf kau. Ada pendapat mengatakan maaf. Dalam kita keluar dari rumah maaf. Jumhur ulama kata tak boleh tutup juga, ni pakai stocking. Ada pun belakang ni nampak dada, nampak tiuk, nampak apa, tak ada khilaf. Maka dia pakai pakaian jarang nampak aurat.
Hak ni dibakar stokeng. Maknanya dia tutup benda yang lebih ringan daripada benda yang lebih berat. Buat benda ringan dulu. Maknanya salah lah. Tak, sepatutnya jangan pakai baju jarang. Siapa nampak maknanya kulit. Adapun kalau bayang saja tak mengapa. Tak ada warna kulit. Tak. Dia gitu. Maknanya perbuatan kita memberatkan, kita mengutamakan benda yang lebih kecil, meninggalkan benda yang lebih besar, perbuatan kita salah lah. Sebab apa? Sebab badang apa semua ni tak ada khilaf. Adapun yang ada khilaf, lali ke bawah. Tak, ada pandangan ulama. Kau ni daif je, tapi tak apalah pandangan ulama. Dia kata tak apa, tak akan stokeng. Dia gitu. Seorang isteri disuruh buat air dari suaminya, maka isteri pun buat air dalam keadaan hati pun tak ikhlas. Membuatnya kerana dia lengah. Adakah berdosa? Jawapannya tak berdosa. Tak berdosa. Kerana bila letih dia macam-macam lah. Bila letih. Sebab ni masalah ni, bila kita buat ni, kita niat kerana Allah Ta'ala baru dapat pahala. Tapi kalau buat saja-saja begitu saja, tak dapat pahala, kata ulama'. Kerana buat ni perkara harus. Sebab itulah mana-mana orang puang, bila dia buat apa-apa saja untuk suaminya, lillahi ta'ala dalam hati. Baru dapat pahala. Kalau tidak, jadi yang urus saja, kebiasaan saja. Tak dapat dosa, tak dapat pahala, dia menunaikan. Yang dapat pahala, bukan kerana dia buat air, iaitu dia tunai perintah suami. Situ pahala. Nampak? Jadi bila dia dah letih, dia pun tak mari dalam hatinya suruh buat semua air. Dia mari gitu. Tak, umpamanya tak ikhlas, tak dosa. Tak, dia mari dalam hati gitu. Nampak kan ni manusia. Kalau setakat tu tak berdosa. Yang berdosa ni kata pula, ambil air sama ni, minum kedah. Ingat aku kulit batok mu air. Tu sungguh. Tu baru berdosa. Rapuang tak mana-mana. Tak boleh belajar jadi wanita yang salihah. Rapuang ni kalau maknanya suami dia tak payah suruh buat air. Balik buat letak halu. Suami duduk siapa air? Tak payah suruh. Ni kena suruh. Hei. Panggil dah lah 5-6 kali panggil tak dengar. Hak jenis katak dinding tu. Bini bawah. Hak ni pula nukang malam-malam bini. Bodoh. Dia kata orang nukang. Datuk lagi panggil wi tak dengar. Tak. Buat air. Zayah suruh. Kalau perempuan yang pandai jaga suami balik dengar motosikal. Air siap dah. Nampak siap lalu. Pasal apa? Pasal air panas mesti ada sama dah. Air panas situ, gula situ, teh situ. Orang pun setepat dah. Takkan lambat. Takkan lepas 2 minit. Tak ada orang dapur dia mana air panas bos sini, dapur Milo bubur kat garis kereta. Lepas tu mana gula bubur linu kat telaga. Lambat jugalah lagi ambil sesa. Situ je kata siap. Dah, apa kena tanya. Kena khabar pula. Suruh buat tak buat dia tak ingat. Ni rapuan kau. Matang tu 4,000 belanja. La ilaha illallah. 4,000 ni hak boleh dengar mana suami ni. Kini ni kalau rumah dia berkecek suami siapa keksa tu siap dah air. Dia candah bunyi azan dekat suami dia. Faham? Tu baru 4,000 belanja. Suami balik ni siap belaka dah. Tu baru puas hati kita. Sewa kemah, perebah lembu. Berhutang gadah tak apa. Ni dah lah tak buat. Malah hak dia nak buat makan ke dia tak. Dia halu. Ada bang. Tom yang tak ramuk dah. Kuih tiaw goreng mana ni? Lihat tu lelaki macam dah. Tunggu biar lokang. Kuali ada dapur gas, ada sudu, ada apa tak tahu. Jenis malah. Nak awak kan dia tak? Jenis malah. Yang kita panah tu mahal. 5,000 bengong tu. Dah berapa makcik ni nak tanya belanja? Macam kakak dia dah 8,000. 8,000. Ibu kaki sekarang 8,000 nak. Enggak lah nak. Kau nampak tak TV? Ada TV? Allah Rahman.
Tidak marah. Kau yang marah pelakon dah jadah-jadah berdua. Nah, jadi oleh kerana keletihan apa semua, tak dapat dosa buat lagu tu. Buatlah. Tak. Tapi janganlah sampai tubik di mulut. Dah kabar dah kan, kalau kita hati kita mempertikaikan dalam hati saja. Tak apa kita marah ke suami, jangan sampai tubik di mulut. Kita nak marah sangat, boh dalam hati. Hak dalam hati dia mesti mari juga. Tak ada nak mari pasal kita jenis manusia. Sebab tu Allah Taala kata, sabar jangan sampai tubik di mulut benda-benda yang menyebabkan sakit hati suami. Cakap dalam hati kita, pak karung pun tak apa. Tak. Yang keenam, ketika semayang jemaah masjid terasa ada orang tarik. Rupa-rupanya dia pun undur tengok budak 5 tahun tarik. Nak? Lepas tu wajib tak kena masuk semula dalam saf. Sebab kalau kita semayang ada orang tarik belakang, tak? Orang tu nak semayang dengan kita, maka kita sunat berundur. Bila kita sunat berundur, maka kita masuk balik tengok rupa-rupanya budak kecil. Tak? Maka kita masuk balik pun sunat juga. Hukumnya sunat. Sunat kita masuk balik. Bila kita tak masuk balik, asyadul karahah, sangat makruh, kerana kita menyebabkan susah orang pula. Dah putus tak putus. Bila kita tak masuk balik, kerana orang tu tugas orang atas pula, dia kena tutup saf. Sunat pula tutup saf. Faham? Sebab apa? Bila kita semayang seorang makruh. Semayang seorang belakang saf. Lepas tu bila saf penuh dah, kita duduk belakang. Nak, kita duduk belakang seorang, kita akad takbir dulu, baru kita cuit. Inilah cepatnya cuit dalam semayang. Orang yang kena cuit sunat berundur. Bila berundur jadi 2 orang belakang, dia panggil saf. Seorang tak panggil saf makruh. Bila 2 orang, 1 saf, dapat pahala saf. Nampak? Jadi orang lain 27, dia 27 tak. Kalau tidak, di semayang seorang belakang, pahala saf tak dapat. Orang lain 27, dia 26. Faham? Kalau ada benda lain dapat belaka. Dia gitu. Boleh kita nak tengok dulu. Nak, umpama macam masalah ni budak dia tarik. Tengok berasa orang tarik. Kita tengah semayang boleh tengok dulu. Jangan paling dada sudah. Tak? Tengok dulu. Budak kecil tak payahlah. Tapi kalau budak yang balik tak apa, kita boleh. Budak yang mumayyiz boleh kita berundur. Tak? Ni 5 tahun tak mumayyiz lah biasa. Tak? Sunat kita berundur, kita batu dia. Dah? Haklah. Kadang-kadang kucing aja kan kai gitu. Tak? Kita berundur dia kucing lah, kucing. Boleh tengok dulu, jangan paling dada. Boleh tengok dulu belakang. Bila terasa kau cuit, tengok belakang. Tak? JKK. Alah tu. Mayang musuh orang belakang tu. Wallahu a'lam. Ni ada satu benda ni. Apakah pandangan tentang perkembangan semasa mengenai fenomena yang khasnya hanya berlaku pada negeri Terengganu akhir-akhir ini, seperti terdampaknya banyak timun-timun laut di pantai Batu Buruk dan pantai Tok Jembul, Tok Jembar ni. Ikan lomba-lomba muncul tepi pantai, penyu dijumpai mati tepi pantai, ikan krisi laut dalam begitu banyak muncul tepi pantai sehingga jumlah tangkapan nelayan musim terkejut, musim payah sampai 100,000 kilo. Dan ada kenyataan yang mencatat hasil jualan sudah mencapai pendapatan nelayan RM 100,000. Penuh dek ni. Ada ikan besar ketam biasa di laut dalam muncul laut cetek pantai Terengganu. Muncul seperti cahaya 7 warna di atas langit menuju ke laut pantai Batu Buruk pada malam Khamis yang lepas, lebih kurang pukul 10 malam. Kemuncaknya berlaku gegaran kuat di hulu Terengganu yang tidak ketahui mana puncanya, sehingga ada pemimpin minta rakyat bertenang dan berdoa serta semayang hajat agar tidak berlaku bencana besar di negeri Terengganu. Ada pendapat fenomena letupan gunung berapi di Filipina daripada tsunami kecil. Di Jepun ada juga orang tua-tua lama bimbang tanda-tanda amaran banjir besar seperti tahun 1926 Bah Merah. Jadi nak pendapat kita. Jadi hak manusia pun dia boleh jadi belaka. Nak, hak manusia pun boleh jadi belaka. Kalau siapa ikan krisi, tak, hak laut dalam, hak kasar-kasar mari biga patah. Biasa hak ikan krisi ni kalau orang ngai kat musim krisi bulan 9, bulan 10, tak, tengah banyak krisi. Tak, boleh maknanya 15 kilo, 20 kilo. Kalau motor besar boleh maknanya 200 kilo. Tak, ni sampai 1000 kilo, 2000 kilo, 15,000 kilo. Jadi pelik lah. Bila pelik dia panggil fenomena. Tak, ketam besar, ikan besar, hak laut dalam main bira, air bira-bira. Tak, biasa orang ngai maknanya hak main bira patah pakai lepong dengan seret. Tak, main biasa ikan buluh je. Ni bahan apa bapak gerong. Nampak apa pening buat lagi cetong-cetong. Tak? Tubik warna di langit pula. Semua ni memang menunjukkan ada berlakunya sesuatu perkara besar ataupun akan berlaku suatu perkara besar.
Tak, tugas kita ni bukanlah maknanya kita buat apa benda ni tekaan-tekaan dan seumpamanya. Tak, tugas kita ni tak jadi apa pun dalam keadaan biasa pun tak ada fenomena, kita sentiasa kena minta berlindung dengan Allah. Minta berlindung dengan Allah ni bukan dengan jalan berdoa sembahyang hajat saja. Yang lebih berkesannya kita sentiasa mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Nampak? Sama ada secara individu ataupun secara ramai-ramai. Kalau kita ni dah melakukan maksiat bermacam-macam perkara, dengan kapal layar, dengan gitu, dengan narak, dengan toto haram, dengan apa, dengan macam-macam pancaragam, menyanyi, berjoget apa semua, dalam masa yang sama bila nak mari bala nak minta doa, tak betul. Tak betul. Mana semua punya keselamatan biar betul berlaku. Bila maknanya jalan tu kita tahu dah jalan tu bahaya, licin pula, ada turun bukit pula, ada maknanya lepas hujan dah pula. Tak, bukan makna jaga gear saja, break ni jaga kau. Jaga gear saja, break, bakal tak jaga dah. Tak, lain tak jaga dah, maka tak jadi juga. Maka yang paling kuat bukan doa, iaitu kita patuh pada Allah. Sebab bila kita patuh kepada Allah dengan kita betulkan iman, tak, kita beramal amal soleh, tak payah doa pun Tuhan akan beri jadi berkat. Patulah apa jua dalam hal mana-mana keadaan sekalipun, yang paling penting tiada lain iman dengan takwa saja. Sebab maya ajak minta doa, Abu Jahal pun minta doa, Nabi pun minta doa, Abu Jahal pun minta doa dalam keadaan dia syirik pada Allah. Dia minta doa, Allah tak perkenan doa. Allah hanya perkenan doa orang yang takut. Habil dan Qabil beri korban, Habil doa, Qabil pun berdoa. Habil dia doanya diterima, Qabil tak terima. Pasal apa? Tidak ada takwa. Dan kalau buat macam-macam benda maksiat, ditahan-tahan perkara-perkara yang baik, ngajar gitu gini, buat sekatang, buat payah apa semua, benda-benda lara apa semua, diberi kemudahan dan sebagainya. Diberi ni tempat-tempat taman-taman sehingga malam-malam penuh orang bujang, tina garik macam-macam duk beripung, dodo nak baca doa minta mayang hajat belaka. Jadi satu macam seolah-olah main-main sahaja. Iman dan takwa saja yang menarik keberkatan daripada Allah. Dan ada iman dan takwa, Tuhan tak akan azab negara tu. Tuhan akan jadi berkat. La anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan mengekalkan ketakwaan kepada Allah, Allah akan beri berkat. Daripada langit turun berkat, daripada laut turun berkat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina